والحمد الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا وبرحمتك وعلى الناس رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ ابن سبحانه تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Yang ke-444 yusannu al-irsalu ilal imamir ratibi 'inda ta'akhurihi liyahdura illa idza dhanna ridahu. Yusannu al-irsalu, disunatkan mengutuskan ilal imamir ratibi, kepada imam yang dilatih, imam tetap. Imam yang dilatih oleh pihak kerajaan atau dikatakan imam tetap, inda ta'akhurihi, di sisi terakhir, jadi lambat sampai, terlewat. Liyahdura, supaya hadir ia. Illa idza dhanna, malakan apabila sangka ridahu. Illa idza dhanna ridahu, malakan apabila disangka akan redanya, reda imam ratib. Di sini masalah pada kebanyakan masjid, pada kebanyakan masjidnya dilatihkan imam yang tertentu. Maka apabila di mana-mana tempat, di mana-mana masjid ada latihkan imam yang tertentu, itulah yang dipanggil katanya imam ratib. Maka di masjid mana sekiranya ada latihkan imam yang tertentu, maka dialah terlebih ada hak yang sepatut untuk nak jadi imam, yang lain tidak ada hak nak jadi imam. Itu masalah imam ratib. Sekiranya kalau ada latihkan begitu, seperti kebanyakan serata masjid kitanya ada latihkan imam yang tertentu, maka imam sembahyang. Maka sekiranya kalau ada begitu, dialah terlebih hak daripada yang lain untuk jadi imam. Mana yang lain tak boleh nak naik jadi imam, melainkan kena ada redha daripadanya, kena ada izin, kena ada wakil daripadanya. Oleh itu, maka sekiranya kalau imam itu lambat sampai, masa qomat, masa solat dah sampai, azan pun dah azan, tengok ke masjid tu masa janji berjanji di qomat tu, masa yang ditentu untuk berqomat itu dah sampai, tapi dia belum sampai ke masjid lagi. Waktu qomat dah masuk, pada imam ratib belum sampai ke masjid lagi. Maka disunatkan kita utuskan siapa-siapa pergi tengok dia kat rumah. Utuskan untuk pergi tengok dia ke rumah supaya dia boleh datang ke masjid. Maka ketika itu kita mesti kena tunggulah. Tunggu, tak boleh mulai sembahyang lagi, malaikan sekiranya kalau kita tahu, kita zon katanya imam ratib ni kalau dia lepas pada masa qomat tu dia tak datang, biasanya dia izinlah, dia redalah, dia sukalah siapa-siapa nak jadi imam gantinya. Maka itu tak mengapa kalau yang lain nak ganti dia jadi imam. Sekiranya kalau dia tidak ada redha, tidak ada sangka katanya dia tu redha yang lain nak jadi imam, maka tak boleh. Maka di situ sunatnya kita hantarkan siapa-siapa pergi ke rumah dia, supaya pergi turut dia lah, supaya dia tu boleh datang ke masjid. Tengok dia ada uzur ke tidak ada uzur, kenapa masa dah sampai dia belum datang lagi. Itulah masalah. Itu makna katanya yusannu, disunatkan, al-irsal, utuskan. Utuskan, kita hantarkan siapa-siapa pergi tengok imam ratib, kenapa dia tak datang lagi,
Boleh jadi dia ada uzur ke mana. Maka sekiranya kalau dia ada uzur, kita boleh bagi yang lain tu naik jadi imam ganti. Melainkan ada sengka kata dia tu redha untuk yang lain tu naik ganti. Sekiranya kalau dia terlewat masa, dia redha, kita zon, kita yakin kata dia tu redha untuk yang lain naik jadi imam seperti dia dah berjanji. Dia kata saya kalau dah sampai masa qomat lebih pada 5 minit, naik dah siapa-siapa jadi imam. Maka di situ bolehlah yang lain tu naik jadi imam. Sekiranya kalau tidak ada sangkaan yang kuat, kata dia tu redha untuk yang lain naik jadi imam, maka mesti kena tunggu. Tunggu tak datang lagi, maka kita pergi tengok dia kat rumah. Supaya boleh tahu katanya dia boleh datang ke tak boleh datang. Kalau tak boleh tentu kata tak boleh datang tu yang lain pula naik jadi imam. Itu masalah imam ratib. Seterusnya 445 yusannu an yusalliya ila syakhisin. Disunatkan bersembahyang kepada syakhis. Syakhis ni saya tak tahu sana panggil apa benda dia panggil. Apa panggilan di sana saya tak pasti. Penghadang. Sutrah. Ya. Penghadang. Penghadang. Ya. Yusannu, saya nak sebut bahasa Arab lah. Yusannu an yusalliya ila syakhisin. Ya, asal syakhis ni dia benda yang kalau kita tengok kat jauh-jauh di tempat padang kemasalan, dia bumi sama rata begitu, tiba-tibanya ada benda yang naik di atas muka bumi, seperti batu kemasalan, benda yang jadi timbul naik. Jadi mana tanah sama begitu, lepas tu ada benda yang naik begitu. Seperti pusu kemasalan, pusu nanai, pusu kemasalan artinya pokok kemasalan, artinya batu kemasalan, artinya beg kemasalan yang jadi timbul naik. Itu asal mana syakhis. Tetapi yang kalau dia kata satrah tu, satrah itu umum. Satrah tu umum. Jadi apabila kita sembahyang sekiranya kalau kita hafalkan sajadah, maka sajadah itulah jadi satrah. Jadi sunat kita sembahyang dengan keadaan ada satrah. Maka satrah itu boleh jadi dengan beberapa perkara. Dengan hafalan umpama tika kemasalan, umpama sejadah kemasalan atau umpama serban kemasalan, dan juga boleh jadi satrah tu dengan umpama garisan, sekiranya dia sembahyang kat tanah pasir, kat tanah kemasalan, dia buat garisan, atau dia cocokkan umpama rating kayu kemasalan, katalah, jadi maknanya maksud daripada satrah tu ialah sekatan. Sekatan di antara sekatan artinya kayangan kawasan dia sembahyang. Maksud dengan satrah itu ialah kita jadikan suatu benda untuk jadi kayangan kawasan kita sembahyang.
maka nak jadi kayangan itu dengan garisan, artinya dengan hapakan umpama sejadah atau surban, artinya kita cocokkan kayu kalau boleh cocok, letak beg ke masalan, artinya letak apa-apa supaya jadi kayangan, jadi tutupan di antara kita dengan benda itu supaya jadi orang-orang tak boleh lalu di depan kita sembahyang. Maka setengah daripada satrah itu benda yang syakhis. Setengah daripada benda yang nak jadi satrah itu benda yang syakhis. Tetapi nak jadi satrah tu tak mesti benda syakhis, seperti kita ampalkan sejadah. Maka sejadah tu tak dikatakan benda syakhis, tetapi boleh hasil jadi satrah dengan sebab sajadah. Dan begitu juga kita buat garisan. Contohnya dalam masjid tu ya ada garisan-garisan saf. Maka kita duduk pada garisan dia. Maka itu dah jadi satrah. Jadi kayangan. Maka tapi benda itu bukan syakhis. Maka setengah daripada benda yang nak jadi jadi satrah tu ialah kita bagi ada benda jadi syakhis. Seperti beg ke masalan atau kursi ke masalan atau rihal yang kita letak Quran, itu dah jadi syakhis kesemuanya. Kalau kat itu kat tanah pasir kita nak sembahyang tu kita buat garisan, artinya kita kupulkan pasir, tanah pasir itu jadi kumpulan, jadi tinggi daripada tanah biasa, tanah yang asalnya, maka dah jadi syakhis. Artinya kita letak umpama batu, beg ke masalah, katalah apa-apa benda. Dan umum daripada itunya tiang pun boleh jadi syakhis, boleh jadi satrah juga. Dinding, walaupun dinding ada sebelah sekalipun, kita sembahyang kat tepi dinding, maka dinding telah jadi satrah bagi kita. Maka masalah satrah tu banyak perkara lah yang boleh jadi satrah tu. Maka setengah daripada satrah yang perkara yang nak jadi satrahnya ialah benda yang syakhis. Daripada tiang kemasalan, artinya kursi kita letak ke depan kita, artinya beg kemasalan atau batu kemasalan, atau kita cocokkan tukat kemasalan, itu jadi syakhis kesemuanya. Maka sunat apabila kita sembahyang, maka sunatnya bagi ada syakhis tadi. Kemudian apabila kita sembahyang ada syakhis, contohnya kita sembahyang kat sebelah belakang tiang, maka sekiranya kalau ada syakhis, dia katanya 446 an yaj'ala syakhisa an yaminihi au an yasari. Disunatkan bahawa jadikan syakhis tadi umpama tiang ke kursi ke tadi, an yaminihi sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Jadi contohnya kalau kita sembahyang kat belakang tiang, kalau kita sembahyang kat belakang tiang tu, maka yang sunatnya jangan kepala kita tu betul-betul dengan tiang. Jangan kepala kita tu apabila kita sujud tu betul-betul dengan tiang, itu tak kena dengan cara. Nak bagi kenanya kita ambil berat sebelah kiri atau berat sebelah kanan. Jadi maknanya badan kita tu tak jadi betul dengan tiang. Kita berat sebelah kiri sedikit ke atau berat sebelah kanan sedikit. Itu cara yang kita ambil satrah sekiranya kalau umpama tiang, umpama meja, umpama kursi, umpama rihal yang ada kat masjid tu, maka jangan betul-betul kita dengan dia lah. Kita berat sebelah kanan sedikit atau berat ke sebelah, ambil sebelah kanan sedikit, artinya ambil sebelah kiri sedikit. Jangan menghadap betul-betul kepada dia. Ampara tu 47. Yustahabbu daf'ul mari bainal musalli wa sutratih. Disunatkan menolakkan, menahankan akan orang lalu, yang lalu di antara yang sembahyang, orang yang sembahyang dan sutrahnya. Sekiranya kalau kita sembahyang, kita ada buat sutrah.
kita ada buat seterah dengan umpama sajadah ke, umpama kursi ke, dengan mana-mana benda sekalipun, artinya kita letakkan apa-apa benda tu yang jadi satrah, maka sekiranya kalau orang yang lalu di antara kita, lalu ke depan kita, antara kita dengan satrah tu, maka sunat kita tahankan. Sunat kita talakkan, sunat kita tahankan supaya dia tak melitas di depan kita sembahyang antara kita dengan satrah. Tapi kalau dia lalu sebelah atas pada satrah tu, tak mengapalah. Sekiranya kalau lalu di depan kita, antara celah-celah antara kita dengan satrah tu, maka sunat kita tahankan dengan tangan. Sunat kita sekat dia, kita tahan dia, kita tolak dia dengan tangan. Tapi cara nak tolaknya, yang pertama kita akak tangan dulu. Buat isyarat kata di sini kita sembahyang. Kita akak tangan. Maka apabila kita akak tangan, sekiranya kalau dia nak lalu lagi, maka boleh kita nak tolak dia. Nak tolak badan dia tu boleh. Sekiranya kalau kita dah tolak dia, nak lalu lagi, dia lalu lagi, kita tolak kuat lagi. Itu boleh lah. Itu boleh lagi pulanya sunat. Menolakkan akan orang lalu di antara sembahyang, orang sembahyang dan di antara seterahnya. Kalau dia lalu kat tepi, itu tak boleh lah. Sebab dia lalu bukan di dalam kawasan kayangan kita. Sebab tujuan daripada satrah tu, seperti kata tadi, ialah kita buat tempat kayangan bagi kita untuk kita sembahyang. Jadi mana kawasan kayangan tadi tu, kawasan terpelihara, kawasan kayangan tu tak boleh siapa nak lalu. Kita ada hak nak tolak. Sekiranya ulama katanya, sekiranya kalau kita tolak itu, dia lalu kita tolak dia tu, kita dah sekat dia nak lalu. Dia nak lalu, kita sekat. Dia nak lalu juga, kita sekat. Sehingga semakin kuat, makin dia nak lalu, semakin kuat kita sekat dia. Sehingga sampai kita tolak dia tu, sampai dia jatuh sampai mati, itu tak salah. Sebab di situ kawasan kayangan bagi kita pada kita ketika kita bersolat sembahyang. Seterusnya 448, yusannu tasbihu idza nabahu syai'un fi salati wal mar'atu tusaffiqu. Yusannu at-tasbihu, disunatkan bagi orang lelaki. Disunatkan bagi orang lelaki at-tasbihu, bertasbih. Dia kata subhanallah. Disunatkan bertasbih, maknanya disunatkan kata subhanallah. Bila idza nabahu, apabila mengenai, apabila menipai, apabila mengenai akan orang sembahyang itu sesuatu, oleh sesuatu fi salati, di dalam sembahyang. Apabila ada berlaku, jadi maksudnya kita di dalam sembahyang memanglah kita tak boleh bercakap. Kita tak boleh bercakap. Nak tegur imam kata salah pun, nak kata imam salah, itu tak boleh. Kita nak cakap tak boleh. Tetapi apabila kita nak bagi jagaan kepada imam, untuk dia sedar kata dia tu perbuatan dia dah lebih ke masalah, maka kita ganti daripada cakapan tu dengan bertasbih. Tetapi masalah tasbih ni bukan masalah nak jaga imam sajalah. Sebab dia umum, dia kata apabila mengenai akan dia oleh sesuatu benda di dalam sembahyang. Contohnya apabila kita sembahyang, ada siapa yang datang panggil kita. Boleh juga kita nak tasbih, niat berzikir. Kita tasbih, kita niat berzikir, untuk dia tahu kata kita sekarang di dalam solat. Artinya apabila kita nak jagakan seorang, contohnya kita semayang kat kebun kemasalan, kawan kita duduk kat depan kita, ada ular kat kaki dia.
ada ular datang kat kaki dia, kita nak jaga dia supaya dia tu lari daripada ular, maka boleh kita nak tasbih. Itu masalah katanya idza nabahu syai'un fi shalat. Kita tasbihlah kata subhanallah. Tapi kalau dia faham tu dia tahulah katanya apa yang kita nak jaga kepada dia, itu dia cari tengoklah. Contohnya kita semayang kat tepi tembok ke masalan, tiba-tiba adanya si buta berjalan nak jatuh ke dalam parit ke masalan, boleh juga kita nak tasbih. Boleh kita tasbih subhanallah supaya dia dengar, dia tahulah katanya nak jatuh dalam parit ke masalan, nak jatuh dalam telaga ke masalan, katalah artinya kita sedang sembahyang di dalam rumah, tiba-tibanya ada orang minta nak masuk, orang panggil kita nak masuk dalam rumah, contohnya tetamu datang, tetamu datang, dia panggil kita di depan pintu, kita pun tasbih subhanallah supaya dia tahu katanya kita izin bagi dia masuk dalam rumah. Jadi pendek katanya nak beritahu katanya kita sekarang kita dalam sembahyang pun kita boleh tasbih. Contohnya kita sembahyang tu tempat barangkalinya orang tak sedar kata kita sembahyang, lagi pulanya kita tidak ada sutrah, maka nampak orang lalu kat tepi kita, maka takut dia lalu di depan kita, tetapi kita tidak ada sutrah, kita nak tolak dia, nak sekat dia tak boleh. Maka kita guna tasbih untuk nak beritahu kepada dia katanya kita sekarang sembahyang. Jangan lalu kat sini saya sembahyang. Nak izin bagi orang masuk ke dalam rumah pun boleh kita nak tasbih. Nak jaga umpama si buta daripada jatuh parit ke masalan, boleh kita nak tasbih. Bahkan disunatkan. Dan juga apabila ada kesalahan bagi imam terlupa tambah rakaat ke masalan, nak membetulkan perbuatan sembahyang bagi imam, maka boleh juga kita nak tasbih. Itu luas maknanya. Sebab tu dia katanya apabila mengenai akan dia oleh sesuatu di dalam sembahyang. Jadi sesuatu mana? Sesuatu yang berperlu kepada jagakan. Imam salah, perlu kepada jaga. Si buta nak jatuh parit, perlu kepada jaga. Orang panggil kita, dia panggil kita, panggil juga, perlu juga kita kepada beri jagaan pada dia, kata kita sekarang di dalam sembahyang. Maka setiap-tiap perkara yang berperlu kepada beritahu tetapi kita nak cakap tak boleh di dalam sembahyang, maka kita ganti dengan bertasbih. Ini nisbah bagi orang lelaki. Wal mar'atu tusaffiku. Adapun orang perempuan tusaffiku bertepuk. Bertepuk tangan, tak boleh, tak disunat bagi orang perempuan tu kata tasbih. Bertasbih tu tak disunat. Apabila orang jadi pendek katanya orang lelaki bertasbih, orang perempuan bertepuk tangan. Tapi cara bertepuk tangan tu dia bukan bertepuk macam kita maklum tu, tidak. Cara dianya tapak tangan kanan di atas di atas belakang kiri. Gini saja. Jadi tapak tangan kanan di atas belakang kiri. Itu bukan bertepuk gini, itu tidaklah, itu salah. Itu permainan, itu bukan dia perbuatan dalam sembahyang begitu. Kalau begini itu salah, bahkan begitu saja. Tapak tangan kanan di atas belakang kanan kiri. Itu cara bertepuk oleh orang perempuan. Seterusnya, yusannu lil ma'mumi sami'i qira'atal imami al-iktisaru fi du'a il-iftitah ala nahwi wajjahtu wajhi ila akhir wa an yusri'a bihi liyastami'al qira'atah. Ni masalah ni banyak yang bertanya ya.
yusannu lil ma'mumi, disunatkan bagi makmum as-sami'i qira'atal imami, makmum yang dengar akan suara bacaan imam pada sembahyang maghrib, pada sembahyang isya, jadi pada sembahyang bacaan nyaring. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang Jumaat, sembahyang raya. Maka disunatkan bagi makmum yang dekat dengan imam sehingga dia tu boleh dengarkan bacaan imam, bukan dia duduk jauh daripada imam dah. Disunatkan al-iktisaru, mesakatkan, fi doa iftitahi, pada doa iftitah, ala nahwi wajjahtu wajhi, wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard, hingga akhirnya. Wa in yusri'a, dan sunat pula bahawa mesegerakan, lajukan, bihi bi doa iftitah, disunatkan dia lajukan bacaan doa iftitah supaya liyastami'a, supaya dapat mendengarkan bacaan imam, supaya dapat perhati dengar mendengarkan bacaan imam, yakni bacaan Fatihah. Jadi sebab itulah kalau kita kalau kita dapat takbiratul ula bersama dengan imam, imam takbiratul ihram, selepas pada imam sempurna ra akbar, kita makmum mulai takbir. Apabila kita mulai takbir, maka kita baca, imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Tetapi sekiranya kalau kita nak baca doa iftitah, maka sunatnya kita lajukan bacaan doa iftitah kita, supaya cepat kita selesai daripada bacaan doa iftitah kita, dan selepas pada selesai daripada baca doa iftitah tu, kita boleh dengarkan suara imam bacaan Fatihah. Jadi maknanya tak boleh kita baca slow, tak boleh lah, tak kena dengan cara lah. Maka yang aulanya, yang sunatnya, kita segerakan, kita lajukan bacaan doa iftitah kita supaya cepat habiskan doa iftitah, boleh kita dengar bacaan imam. Maka sekiranya kalau dia doa yang dibaca pada, mudah katanya doa iftitah tu, ya ada panjang lagi, lebih pada wa ana minal muslimin tu ada banyak lagi, seperti ada sebut dalam kitab Azkar bagi Imam Nawawi tu, ada banyak lagi. Maka apabila kita jadi makmum, lagi pulanya kita duduk dekat dengan imam, bukan jauh daripada imam. Dekat tu maksudnya kita boleh dengar suara bacaan imam. Maka jangan kita disunatkan kita baca doa iftitah, jangan baca lebih panjang daripada doa iftitah yang kita maklum itu. Supaya tak jadi panjang bacaan doa iftitah, kita tumpu kepada dengar bacaan imam. Lagi pulanya sunat kalau kita baca sakat tu pun disunatkan kita melajukan sedikit bacaan kita supaya cepat habiskan bacaan doa iftitah dan kita boleh dengar bacaan imam. Tapi kalau kita jauh daripada imam, dengan sebab jauh tu kita tak dengarkan bacaan imam, maka itu lain kira lah. Di sini sekiranya kalau kita duduk saf depan ke masalah saf yang kedua ke masalah, sekiranya kita ada dengar imam baca Fatihah, ada nyaringkan suara kita dengar, maka disunatkan kalau baca doa iftitah bagi laju. Lagi pulanya baca tu jangan ambil doa iftitah yang akmal. Itu kalau kita ambil doa iftitah yang akmal tu, jadi imam nak dekat-dekat nak selesai Fatihah, baru kita selesai daripada baca doa iftitah. Jadi ketika itu tak sempat kita nak dengarkan bacaan bagi imam. Jadi maknanya kita utamakan dengarkan bacaan Fatihah. Sebab tu doa iftitah jangan ambil yang paling panjang, ambil sekadar yang kita maklum, yang selalu kita baca, sekadar itu saja. Dan baca dengan secara laju sedikit supaya cepat, supaya kita boleh dengarkan bacaan imam. Jadi pentinglah
Jadi maknanya utamakan akan dengarkan bacaan imam. Jadi dengarkan bacaan imam pun sunat, baca doa iftitah pun sunat, ambil doa iftitah yang akmal pun sunat juga. Tetapi sekiranya kalau jadi tak boleh ambil kesemuanya, maka kita utamakan akan dengarkan bacaan imam. Itulah maksudnya. Sekiranya kalau apa dia? Sekiranya kalau kita mulai takbiratul ihram tu pada masa imam sedang baca doa, baca Fatihah. Kalau kita takbiratul ihram tu imam dah baca surah, itu tak disunat dah sebab takut kita tak sempat selesaikan Fatihah sebelum pada imam rakaat. Kalau kita takbiratul ihram padahal imam sedang baca surah pada sembahyang jahriyah, sembahyang maghrib isya, maka itu dah tak sunat dah. Sebab kita rupanya kita makmum yang masbuk. Maka disunatkan selepas pada takbiratul ihram kita terus mulai baca al-Fatihah. Itu pada masa imam sedang baca surah. Tetapi kalau pada ketika takbiratul ihram kita tu imam tengah-tengah baca Fatihah, maka kita ambil yang pendek saja, doa iftitah ambil yang pendek saja. Kita ambil yang pendek saja supaya cepatkan habis, supaya kita dapat dengarkan bacaan Fatihah bagi imam. Sebab kita utamakan dengar Fatihah bagi imam. Itulah. Seterusnya 450 muwafaqatul imami fil azkari. Muwafaqat akan imam pada zikir-zikir. Jadi muwafaqat tu maknanya imam ada berzikir, kita pun ada zikir. Imam ada berdoa, kita pun ada berdoa. Jadi contohnya kalau imam baca kunut, kita pun baca kunut. Imam baca doa iftitah pun kita baca doa iftitah. Contoh katalah apa-apa yang dibaca oleh imam, maka kita pun ikut baca juga. Walaupun kita tak dengar, tapi walaupun bacaan dia tu setengah daripada bacaan dia tu dia baca dengan secara lahan, kita tak dengar, tetapi biasanya di sini biasanya misalan katanya kita dah setuju dengan imam nak menyangkan akan sembahyang, maka selepas pada i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, maka imam ada baca doa lagi selepas pada rabbana walakal hamd, maka kita pun baca jugalah. Jadi mana-mana tempat sekiranya kalau imam ada baca zikir, kita pun ada baca juga. Jadi maknanya walaupun kita tak dengar, kita kena tahulah sini baca apa, sini baca apa. Begitulah. Jadi maknanya tak kena dengan cara lah imam baca doa kita tunggu diam saja, itu tak kena dengan cara. Jadi sekiranya kalau selepas pada sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, imam baca doa, kita pun baca doa lagi lah. Jangan kita tunggu imam sujud diam tak baca apa tu, itu rugi kita. Jadi sekiranya imam tu sami'allahu liman hamidah ada sikit lagi doa dia, maka kita pun baca juga supaya tak jadi kosong daripada bacaan. 451 yusannu liman adraka ba'dal jama'ati intizaru jama'atin ukhra in tarajjaha. Yusannu disunatkan liman adraka ba'dal jama'ati bagi mereka yang dapat setengah jamaah, setengah sembahyang jamaah. Disunatkan apa dia? Intizaru jama'atin ukhra, menunggu menanti akan jemaah yang lain pula. In tarajjaha, jikalau harap ia akan dia. Jika harap akan
ada masjid yang selalu orang datang. Contohnya masjid jadi tempat singgahan kereta ke masalan. Artinya masjid yang tempatnya orang ramai. Maka di situ akan ada jemaah. Apabila ada jemaah yang pertama, sehabis jemaah yang pertama ada jemaah yang kedua pula. Biasanya begitulah. Lebih-lebih laginya waktu zuhur dan waktu asar, waktu maghrib. Biasanya ada orang selalu datang berjemaah di masjid. Tak putus-putus. Jemaah ni datang, selesai jemaah lain pula datang. Maka sekiranya kalau biasanya begitu, maka apabila kita datang masuk ke tempat solat, musalla ke masalan, surau ke masalan, artinya masjid ke, maka kita dapat bahawasanya jemaah yang telah sembahyang itu dia sembahyang dah boleh separuh. Contohnya zuhur dia dah rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka yang sunatnya jangan kita masuk dalam jemaah itu. Yang sunatnya jangan kita masuk dalam jemaah itu, bahkan yang sunatnya kita tunggu jemaah yang lain datang. Kita tunggu jemaah yang lain datang supaya kita dapat penuh-penuh berjemaah. Sekiranya kalau kita mengikut jemaah itu, kita masuk ke dalam, contohnya kita tepat tul. Apabila kita masuk tepat musalla dia tu, tengok ada satu jemaah sedang sembahyang, tetapi tengoknya dia duduk tahiyat awal. Jadi maknanya dah boleh separuh sembahyang zuhur. Maka kita jangan masuk. Sunat bagi kitanya jangan masuk berjemaah bersama mereka. Bahkan kita tunggu dia salam, barangkalinya ada jemaah yang lain datang atau ada datang seorang lagi, boleh kita berjemaah dengan dia. Maka di situ kita dapat berjemaah penuh-penuh sembahyang. Sebab itulah jadi maknanya kalau kita masuk di tengah jemaah tadi tu, kita dapat berjemaah separuh sembahyang saja, tak penuh. Tetapi kalau kita tunggu dia beri salam, kita tunggu dia beri salam, jemaah yang pertama itu beri salam, kita adakan jemaah yang kedua. Kalau ada harapan nak ada orang datang lagi lah, maka kita tunggu buat jemaah lain pula. Tetapi nak buat jemaah lain tu, maka dimakruhkan sekiranya jemaah yang pertama tak beri salam. Makruh ada dua jamaah pada satu tempat sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i makruh ada dua jemaah di dalam satu tempat sembahyang. Sebab tu dia katanya kena tunggu datang jemaah yang lain, tunggu yang jemaah yang pertama beri salam, jemaah yang kedua boleh takbiratul ihram. Sebab beri pun dua jemaah di dalam satu masjid tu dimakruhkan. Malaikat jemaah yang pertama sembahyang tamam, sembahyang zuhur 4 rakaat, jemaah ni nak qasar. Memanglah itu tak mengapalah. Sekiranya sama-sama nak qasar, sama-sama nak itmam, maka makruh ada dua jemaah pada satu masjid, pada satu tempat solat. Maka nak adakan jemaah yang kedua, maka kita tunggu. Tunggu jemaah yang pertama beri salam, maka jemaah yang kedua takbiratul ihram. Jangan kita tengok dia tu, kita tengok jemaah itu dah rakaat yang ketiga. Kita pun datang, grup kita 4-5 orang masalan, buat jemaah lain pula pada jemaah yang pertama belum beri salam, maka itu makruh. Melainkan jemaah nu qasar, kita nak itmam, artinya jemaah itu jemaah tepatan dia itmam, kita orang lalu jalan, kita nak qasar, itu tak mengapalah. Begitulah. Tapi ya katanya in tarajjahu, jikalau ada harapan nak dapat berjemaah selepas pada ni. Biasanya pada tempat sembahyang yang orang lalu jalan tu biasa begitulah. Orang tu keluar, orang ni masuk, orang tu keluar, orang ni masuk. Seperti musalla pada stesen bas, pada airport ke masalan, orang tu datang, yang ni sudah, yang ni keluar, yang ni masuk. Maka sunatnya kita tunggu buat jemaah lain supaya dapat berjemaah penuh-penuh sembahyang. Seterusnya 452 yusannu li jama'atin
hadaru wal imamu faragha minar ruku'i al-akhiri an yasbiru ila an yusallima al-imamu summa yuhrimu. Ini dia. Yusannu li jama'atin hadaru. Disunatkan bagi jamaah, satu grup jamaah, bukan sembahyang jemaah dak. Yusannu li jama'atin, pada suatu jamaah, suatu kumpulan, suatu grup. 3-4 orang masalan, 2 orang ke masalan hadaru yang hadir baru datang kepada musalla. Wal imamu walahal imam jemaah yang pertama faragha dah selesai minar ruku'il akhiri, daripada rakaat akhir, yakni rakaat yang akhir. Disunatkan apa? An yasbiru, bahawa sabar mereka itu tunggu. Sabar tu maknanya tunggu dulu. Ila an yusallimal imamu, sehingga beri salam oleh imam jemaah yang pertama. Summa yuhrimu, kemudian mulai takbiratul ihram. Ini kalau waktu masih luas lagi. Jadi masalah tadilah yang saya katanya makruh diadakan 2 jemaah di satu tempat sembahyang. Makruh ada 2 jemaah, diadakan 2 jemaah pada satu tempat sembahyang. Jadi contohnya grup kita ni 3-4 orang kita ni masuk ke tempat musalla. Apabila kita masuk pada musalla, tengok dah ada satu jemaah sedang sembahyang. Tetapi tengoknya imam dah selesai daripada rakaat yang akhir. Jadi mana kita masuknya, contohnya tengok imam rakaat yang sedang sembahyang dalam masjid tu lepas daripada rakaat yang akhir, perbuatan dia. Dah selesai daripada rakaat bagi rakaat yang akhir. Contohnya dalam tidak ke masalan atau dalam sujud ke dalam tahiyat akhirnya, jangan mulai lagi. Kita tunggu sekejap supaya Baba ulang sebab tadi terputus. Tunggu jemaah yang pertama beri salam, maka jemaah yang kedua mulai takbiratul ihram. Itu ya. Tapi masalah katanya kita tunggu apabila kita masuk tadi, jemaah yang kedua masuk kepada tempat musalla, imam bagi jemaah yang pertama itu dah selesai daripada rakaatnya terakhir, maka sunat kita tunggu. Tunggu dia bagi salam dan kita mulai takbiratul ihram tu sekiranya waktu masih luas lagi. Waktu itu masih luas lagi. Sama juga pada masalah 451 sunat kita tunggu jemaah yang lain itu sekiranya kalau waktu tu masih luas lagi. Sekiranya waktu dah tak berapa minit lagi nak habis, maka itu tak payah kita tunggulah, kita pentingkan sembahyang di dalam waktu. Walaupun tak dapat kekurangan jamaah sekalipun, walaupun dapat mengikut imam sekejap saja sekalipun, tak apalah. Janji kita dapat sembahyang di dalam waktu. Kata sunat kita tunggu nanti tadi tu, sabar dulunya,
maka itu sekiranya waktu masih luas lagi. Seterusnya. 453 yusannu i'adatul maktubati walau ma'a wahidin fil waqti. Ini masalah sunat i'adah, sembahyang sunat i'adah. Jadi masalahnya sunat i'adah ni, sunat sembahyang sunat mu'adah atau sunat i'adah ni maknanya kita dah sembahyang fardu contohnya zuhur kita dah sembahyang. Zuhur kita dah sembahyang. Tak kiralah kita sembahyang seorang diri ke ataunya kita sembahyang tu berjamaah. Tapi kita dah selesai. Tiba-tibanya ada orang datang sembahyang pula. Maka sunat kita sembahyang pula. Maka kita sembahyang zuhur pula lah. Maka sunat. Tapi cara niat tu macam mana kita niat kali yang pertama yang jadi fardu, cara tu lah kita niat. Contohnya kita kalau kita duduk kat rumah masalah. Kita duduk kat rumah, kita masuk zuhur, kita sembahyang zuhur kat rumah. Sembahyang seorang diri. Tiba-tibanya selepas pada solat zuhurnya, tiba-tiba tetamu kita datang ke rumah. Apabila dia datang ke rumah, dia nak solat zuhur. Apabila dia nak solat zuhur, dia seorang diri. Kalau dia maka apabila dia nak solat zuhur, maka sunat kita sembahyang pula zuhur kita. Maka jadi sunat. Tapi caranya usalli fardhu zuhri juga. Walaupun yang di-i'adah tu bukan yang usalli sunnata saja ku semaya sunat i'adah, itu bukan dia. Kalau kita nak ulangan zuhur, usalli fardhu zuhri. Kalau kita nak ulangan asar, kalau kita nak ulangan maghrib, usalli fardhu maghribi. Itu cara niatnya macam itulah. Sekiranya macam katanya kita sudah sembahyang zuhur masalan. Kita sudah sembahyang zuhur kat surau, kat masjid, ke masalan, semuanya jemaah ramailah, kita sudah sembahyang berjemaah. Tiba-tibanya masuk ada seorang yang alim ke masalan, orang yang masyhur kata dia atau orang soleh, dia tu sebagai waliullah masalan, maka dia datang ke masjid, maka sunat pula kita sembahyang dan kita ambil berkat jadi makmum dia. Sunat. Maka di situ jadi sunat mu'adah. Contohnya kita di masjid tu ramai-ramai sudah sembahyang zuhur masalan, atau sudah sembahyang isya, sembahyang maghrib masalan. Apabila selepas pada kita sudah sembahyang maghrib masalan tadi, tiba-tibanya ada seorang yang soleh, seorang yang masyhur kata dia tu orang soleh, atau dia tu seorang yang alim masalan, masuk sembahyang. Maka disunatkan kita tu sembahyang pula sekali lagi. Kita niat jadi makmum dia pula. Itu maksud katanya disunat yusannu i'adatul maktubati. Disunatkan mengulangi akan sembahyang maktubah, sembahyang fardu, walau ma'a wahidin, walaupun serta seorang sekalipun. Jadi maknanya orang yang sembahyang tu dia sembahyang seorang saja. Maka kita ambil maka sunat bagi kita tu sembahyang pula zuhur jadi makmum dia atau jadi imam bagi dia. Walau ma'a wahidin fil waqti, tapi syaratnya nak sembahyang tu di dalam waktu. Jadi sunat mu'adah, sunat i'adah tu dikerjakan di dalam waktu. Sekiranya dah habis waktu, contohnya dah waktu zuhur, kita dah sembahyang zuhur, dan sekarang waktu zuhur dah habis, maka tak disunatkan kita i'adah dah. Kalau nak kerjakan sunat i'adah tu di dalam waktu. Nak ulang zuhur dalam zuhur. Apabila masuk asar, dah habis waktu untuk ulangan zuhur. Gitulah masalah sunat i'adah. Tapi ingat katanya cara niat tu macam mana kita niat. Kita sembahyang yang pertama yang jadi fardu itu niat cara mana. Maka
yang kita i'adah ini, yang kita buat ulangan ini, macam tu cara begitu jugalah kita niat. Yang pertama jadi fardu usalli fardhu zuhri, maka apabila kita ulangan zuhur usalli fardhu zuhri juga. Jangan usalli sunnata i'adah zuhur saja ku sembahyang sunat ulangan zuhur, bukan niat begitu. Ini sama dengan kita niat wuduk tajdid. Ni sama sebab dulu kita ada masalah keberapa yang dulu katanya setiap kali kita nak solat kita ambil wuduk. Walaupun masalah kita tak batal wuduk. Contohnya kita tak batal wuduk, kita sembahyang maghrib, selepas pada maghrib tu kita tak batal wuduk, tiba-tibanya apabila masuk waktu isya, kita nak sembahyang isya, padahal kita tak batal wuduk, maka sunat juga kita ambil wuduk. Maka wuduk tu dikatakan wuduk tajdid. Maka cara niat wuduk tajdid tu macam mana kita niat wuduk yang nak mengangkatkan hadas, maka begitulah cara kita niat wuduk tajdid. Cumanya wuduk tu dikatakan tajdid, membaharukan wuduk. Sembahyang dikatakan ulangan sembahyang. Maka cara niat sama dengan yang pertama. Maka untuk pagi ni kita akhir pada masalah itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada masalah 454. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.